ceritakan kepada kita semua tentang seorang sahabat Nabi. Sahabat ni rasanya jarang, mungkin tak pernah dengar pun nama dia. Antara para sahabat yang kira kata bahasa kita lah, tak glamour di sisi kita, tetapi amat glamour di sisi Rasulullah SAW. Sahabat ini dikenali dengan nama Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah dengar? Ada budak kat Facebook tanya itu. Jadi dia kata dekat sini, apa kisah Sayyidina Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Barzata anna Julaibiban kana imra'an yadkhulu 'ala an-nisa' yamurru bihinna wa yula'ibuhunna. Dia kata kat sini, di zaman Nabi SAW, daripada Abi Barzah radhiyallahu ta'ala anhu, zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Julaibib yang dia ni boleh keluar masuk jumpa perempuan. Keluar masuk maksudnya dalam keadaan perempuan tutup aurat lah. Mana kalau dia masuk, orang tak heran lah tengok muka dia sedang cerita, orang tak heran ke dia. Fakultu limra'ati, maka Abi Barzah ni cakap dekat isteri dia, la ya'ulanna alaikum Julaibib, jangan bagi Julaibib masuk dekat rumah kita, ataupun jangan bagi Julaibib masuk kawasan muslimat. Fa innahu in dakhala alaikum la af'alanna wa la af'alanna, kalau aku nampak Julaibib masuk, aku belasah. Gitu, maknanya suami ni marah lah. Walaupun Julaibib ni, nanti kita akan cerita lah bagaimana beban fizikal dia. Wa kanatil ansar idza kana li ahadihim ayyum aw ayyim lam zawijha hatta ya'lama hal an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha hajatun am la. Dan adalah orang-orang al-ansar di Madinah, kalau diorang ada al-ayyum. Ayyum ini perempuan yang tak berkahwin lagi, tak kira anak dara ke janda ke. Kalau ada dekat Madinah tu, anak dara ke janda ke, diorang takkan kahwinkan sehingga diorang tanya Nabi nak ke tidak, ke anak dara ataupun janda ni. Kalau Nabi kata nak, bagi ke Nabi dulu. Kalau Nabi kata aku tak perlu, bagi ke orang lain, offer kepada sahabat-sahabat yang lain yang nak kahwin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal ansar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari jumpa seorang lelaki di kalangan al-ansar. Nabi kata, "Zawwijni ibnataka, kawinkan aku dengan anak dari kau." Nabi kata macam tu. Bila Nabi kata macam tu, orang al-ansar ni punya seronok. Dia kata apa? "Na'am wa karamatan ya Rasulullah." Ya, dan amat mulia ya Rasulullah. Seronoklah kan pasal Nabi nak kahwin dengan anak dia. Segi zahir ayat tu Nabi kata zawij ibnataka, kahwinkan aku dengan anak kau. Seronoklah dia. Nabi nak jadi dia punya apa? Menantu. Wa ni'ma aini. Seronoklah dia. Lalu apa kata Nabi? Inni lastu uridu hari nafsi. Nabi kata tapi bukan aku nak. Cuma aku nak tolong ngejas untuk seorang kawan kita ni, bukan aku nak. Maka sahabat ni kata, qala faliman ya Rasulullah, siapa yang kau nak ngejaskan ni? Maka apa kata Nabi? Li Julaibib, untuk dikahwinkan dengan Julaibib. Bila Nabi kata macam tu, yang orang al-ansar dia kata, ya Rasulullah, usyawiru ummaha, nantilah ya saya balik mesyuarat dulu. Saya mesyuarat dengan rumah saya macam mana, apa-apa hal kena tanya dulu ya Rasulullah. Yang kena tanya tuan badan dulu. Julaibib ni orang kenal dekat Madinah, memang yelah orang kenal dia radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu sahabat ni pun baliklah. Faqal fa'ata ummaha faqal Rasulullah yakhtubu ibnataka atau yakhtubu ibnataki. Balik rumah sambil kata, maknya tadi jumpa Nabi, Nabi bawa kabar gembira, Nabi nak pindang anak kita. Dia kata macam tu. Melompatlah bila dia, Nabi nak pindang anak kita, bang, betul kan? Melompat mak dia ni.
kan? Naam wa ni'mat aini. Seronok. Bang cepat sekarang tu kita kahwinkan anak kita dengan Nabi. Tak, suami dia kata apa? Innahu laisa yakhtubuha li nafsihi. Tapi Nabi bukan nak kahwin dengan anak kita. Habis tu bang, innama yakhtubuha li Julaibib. Nabi nak kahwinkan anak kita dengan Julaibib. Elok je suami dia kata macam tu. Apa kata dia? Julaibib. Dia kata bahasa Terengganu tak bo lah, macam tu kan. Tak nak bang, tak nak apa barang Julaibib, tak nak. La amrullahi okey. La amrullahi la tuzawijhu. So bini dia kata, demi Allah jangan kahwinkan anak kita dengan Julaibib ini. Bini dia kata kan, tak setuju. Standard lah orang perempuan dah kata dah. Tak juga kan, nasib. Kadang-kadang orang perempuan ni ada bini cun, lelaki hancur muka kan. Muka longkang pecah lah senang bahasanya. Ada macam tu. Dan kadang ada suami mencong gila muka kan, macam Tom Cruise macam sikit kan. Muka bini pula hampir hancur juga kan. Kadang-kadang Allah Ta'ala buat ni, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ni dia kahwin, jadi bini dia lawas sangat. Laki dia dah pendek, hitam, boroi, pelotak. Allah, senang bahasa tak ada selera lah. Tengok badan semua lagi steam dah kaburnya kan? Tapi suami ni suka tengok muka bini dia. Dia kata ke bini dia, Alhamdulillah, ya cukup pada Allah dapat bini lawa macam awak ni. Bini dia kata, bang, bersyukurlah pada Allah bang. Kita berdua insya-Allah masuk syurga. Suami dia kata, kau tahu mana kita masuk syurga? Kan Allah Ta'ala kata kan, orang-orang yang bersyukur ini akan masuk syurga, dan orang-orang yang bersabar pun akan masuk syurga. Apa pula ni? Bini dia kata, abang dapat saya, abang syukur kan. Abang syukur dapat saya lawa kan. Saya dapat lelaki macam abang ni, saya sabar je. Lepas tu insya-Allah kita masuk syurga. Jadi suami isteri yang ada sekarang ni sabar dan syukur. Okeylah tuan-tuan. Jadi bini dia kata, bang tak nak bang, jangan apa barang Julaibib bang, malu kita bang. Falamma arada an yaquma liya'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbiruhu bima qalat ummuha, qalat al-jariyah. Bila suami tu nak keluar pada rumah, nak khabar ke Nabi lah, ya Rasulullah, Nabi minta maaf lah. Biasalah kan, kita orang lelaki senang je, ya Rasulullah. Biasa orang perempuan ni cerewet sikit kan, nak pilih menantu lah ini. Kalau kita tengok pun dalam keluarga yang biasa bergaduh, mak mentua dengan menantu perempuan, lelaki ada. Lelaki simple present tense, lepak dengan pak mentua isap ukur keluar. Satu mazhab dulu, main mencur lagi kat luar. Kalau mak mentua dengan itu ada dia, tengok dah tu malas, tak tahu nak kerja, tak tahu nak kerja rumah, macam darah je kan. Nasib lah dapat mak mentua rajin bebel, rezeki kau lah tu. Kau dapat mak mentua yang apa kata yang sporting pun, rezeki kau jugalah, nak kata macam mana. Jadi suami ni nak keluar lah, nak jumpa Nabi. Tiba-tiba anak dari dia keluar. Qalat al-jariyatu, man khatabani ilaikum? Mak, abah, apa tadi saya dengar ada orang nak pinang saya. Siapa dia? Fa akhbaratha ummuha. Lalu mak dia berkata, Rasulullah pinang kau. Alhamdulillah, kan Rasulullah saya. Tak bukan Nabi nak kat kau. Dah siapa? Julaibib. Faqalat, apa kata anak dara dia ni? Aturadduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu. Mak abah berani tolak pelawaan Nabi. Mak abah berani tolak pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idfa'uni fa innahu la yudayyi'ani. Sekarang juga serahkan aku kepada Rasulullah, kawinkan aku dengan Julaibib, dan aku yakin Allah takkan mensia-siakan aku. Sekarang juga, tak cakap banyak ya. Jadi tuan-tuan, ulama berselisih pendapat lah masalah orang perempuan yang belum
ataupun orang kata yang belum pernah kahwin, diorang apa benda pun kena dapat izin mak bapak. Tapi kalau yang dah pernah jadi janda ni dia tak boleh kahwin kecuali dengan kehendak dia sendiri, sebab dia ada pengalaman lepas dengan bekas lelaki dia kan. Jadi dia ada hak untuk tolak perminangan. Ada kuliah ulama khilaf dalam masalah ni. Jadi anak dara dia kata, saya nak, sebab ini permintaan peminangan Rasulullah SAW. Bawa saya jumpa Nabi, saya yakin Allah takkan sia-siakan saya. Fantalaqa abuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka Nabi pun bawalah anak dara dia ni bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerita, kahwinkanlah. Qala sya'nuka biha fazawwajaha Julaybiban. Lalu bapa dia kata, ya Rasulullah, ambillah anak dara saya, kahwinkanlah dengan Julaybib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Thabit, berkata perawi, fama kana fil ansar ayyim anfaqa minha. Lepas dikahwinkan Julaybib ini, orang perhati dekat di Madinah, di kalangan keluarga Al-Ansar, tidak ada satu keluarga pun yang lebih senang hidupnya daripada pasangan berdua ni, perempuan ni dengan Julaybib. Anfaqa ni hidupnya sentiasa mencukupi. Kalau orang lain kadang-kadang ada duit, kadang-kadang tak ada duit kan, lagi-lagi nak raya pula ni lari bajet. Bukan berlari-lari bajet tu. Dia punya pasangan simple present tense, relax. Hal ta'lam, lalu sahabat kata, kamu tahu tak apa yang Nabi doakan masa dia orang kahwin ni? Qal Allahumma sabbi 'alaiha khaira sabban wa la taj'al 'aishaha kaddan kadda fama kana fil ansari ayyim anfaqa minha. Nabi doa, ya Allah, kau curahkan ke atasnya kebaikan yang amat banyak dan jangan kau jadikan kehidupannya susah, ya Allah. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun berkat kehidupan sepasang suami isteri. Dia kata kat sini, qala Ibnu Abdul Bar, wa kanat fihi damamatu wa qasr. Julaybib ni orangnya pendek, damamah di muka memang tak lawa lah. Dia muka mungkin ada jerawat, wallahu alam, pendek. Wa kana al-ansar wa mar'atuhum kariha dhalika. Dan adalah orang Al-Ansar ni yang tolak pinangan Nabi ni, memang dia tak nak pun buat menantu gini kan. Lawan dah tengok juga menantu kau macam rupa, kurang-kurang rupa Jawa pun kira okey lah. Ini Jawa pun tidak, Negro pun tidak, ni apa cerita ni. Fatalan alaihim abnatuhuma. Jadi masa mak bapak dia tolak pinangan tu, anak dia keluar-keluar, dia baca sepotong ayat Al-Quran dekat mak bapak. Dia kata apa? Mak abah tak baca Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah kata tidak sepatutnya bagi orang mukmin di kalangan lelaki, begitu juga bagi orang mukminah di kalangan perempuan. إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, apabila Allah dan Rasul telah menetapkan sesuatu perkara, أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, tiba-tiba mereka ada pilihan yang lain. Tak sepatutnya macam tu. Kalau ini dah pilihan Allah, ini pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena kata apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu sepatutnya. Nak sebut bab iman ni tuan-tuan, zaman Nabi pun masih ada lagi orang berasa taraddud, nak tidak kan. Padahal zaman Nabi, hidup depan Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ayat ini menunjukkan kita orang beriman ni, apa sahaja arahan Allah, apa sahaja arahan Rasulullah SAW ikut. Jangan cakap banyak. Orang perempuan pakai tudung labuh, jangan pakai tudung sikat-sikat kan. Ni baju raya semua dah beli belaka dah ni. Lelaki senang aja baju raya kan. Orang perempuan kadang-kadang jenis kain dia tu kain yang melekat dekat badan. Sekali tiup angin, melekat air punya. Pula baru lepas puasa sebulan, sim lah macam tu kan. Kalau si pun tahan yang borol tu tak boleh juga, haram tak haram kan. Syarat tutup aurat ni kan, yang pertama mesti tak nampak bentuk badan. Tak nampak bentuk badan. Lepas tu menyekat warna kulit. Kalau pakai contoh baju labu tapi daripada plastik lapis meja, contohlah kan, apa barang baju kau macam tu, nampak belaka ekstrim, haram juga hukumnya.
Ya, mesti berlabur, mesti tak nampak warna kulit dan tidak menarik perhatian orang lelaki. Ni tak. Don, warna apa? Pink. Warna merah, warna pink ni bukan orang jadi tertarik, kau tahu tak? Lembu pun tertarik. Nak cakap kita kat lembu, tak ada kejar je kau. Kalau lembu yang bodoh tu boleh kejar, kita ni lagilah kan, nak kabur je. Jadi Allah Ta'ala kata, orang mukmin di kalangan lelaki, orang mukminah di kalangan perempuan yang beriman, tak sepatutnya bila Allah kata begini, tiba-tiba kau jawab lain. Kau ada je alasan kau. Macam sekarang kan, isu yang tengah panas berapi, isu apa? Ratu cantik, men, tak dibenarkan masuk bertanding. Tapi subhanallah tuan-tuan, kadang-kadang kita pun nak malu. Allah mungkin Allah nak balakan mufti-mufti kita je. Tunggu. Kan, aku rasa dia orang pun dah prepare jawapan dah. Kan, bila mufti kata tak boleh masuk pertandingan Ratu Cantik, dia ada kata gym Rama tu datang apa? Kan, gym Rama tu, gimnastik tu, yang Malaysia hantar wakil time sukan apa? Olimpik, sukan apa lagi tu? Sukan si, sukan Commonwealth tu, apa cerita tu? Akan tak apa? Kan, gimnastik gym Rama tu. Kau dah pernah tengok? Janganlah buat barang-barang tu. Itu pun haram juga kan. Kalau Ratu Cantik tu dia boleh ikut-lekuk je, haram juga. Yang gym Rama tu terkakar, terkoyak, terabak, terkira dan neraka, lagi double haram. Haram jadah tu kau tahu. Yang tu kenapa tak haram pula? Ambil kau. Nak jawab apa? Nak jawab apa mufti-mufti ni? Malu juga. Dan aurat tu pula bukan syarat jadi model. Kan, yang model tu lah pandai kata kami tak pakai baju renang, kami pakai baju sukan. Nanti angah kau pakai baju sukan ke pakai baju apa ke, kan, hatta pakai baju kurung, pakai baju kebaya tapi tak jaga aurat, hukumnya apa dia? Haram hukum dia. Payah tengah nak faham. Kenapa dia macam tu tuan-tuan? Allah hina. Sebab apa Allah hina? Sebab kita memilih-milih bab hukum agam Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul ke tak betul? Ini bala jadinya. Hari ni dia kata apa yang wilayah tu kan, dia kata kita sedih sebab agama Islam telah dicemar dan dihina oleh penganut dia sendiri. Geramlah aku ni. Yang mencemar, yang menghina Islam siapa sebenarnya? Bukan pemerintah yang buat kerja macam ni. Sepatutnya daripada awal-awal lagi, semua aktiviti sukan yang melibatkan orang perempuan kena asing. Kena asing. Bukan tak boleh perempuan nak main gimnastik, gym Rama, apa lagi sepak takraw, lantak kau. Kau nak terkakar, nak terboyak, terabak, terkehil, lantak kau. Tapi sama-sama perempuan lah. Sama-sama perempuan buat satu kawasan tertutup, lantaklah kau. Nak smack down pun tak ada hal. Kan? Dengan syarat semua perempuan belaka. Referee dia, penonton, semua perempuan belaka. Pom-pom ke dia perempuan lah. Kan? Yang jadi haramnya bila orang lelaki tengok. Allahu Akbar walillahilhamd. Nak jawab apa? Kan? Lepas tu yang bodybuilder lelaki bina badan tu apa cerita? Yang tu hukumnya apa? Sunat. Sunat. Kan? Pakai suspender. Kan? Haram juga hukumnya. Ini masalah kita di akhir zaman. Apabila kita afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'dil. Kau beriman dengan separuh, kau tolak separuh. Lepas tu kita kena tengok yang masuk gym Rama tu pula ramai anak orang Melayu. Nama Masya Allah sedap deh. Kan ada satu aplikasi nama Durratun Nasihin. Allah, nama kitab tu kau jangan main-main. Durratun Nasihin tu mana apa? Permata orang-orang yang menasihati. Orang yang beriman. Sekali dia buat jangan baik apa je kan. Gelap hati kau tahu. Jadi inilah Allah Ta'ala bala kita pada hari ini. Dengan sebab agama itu diambil separuh-separuh, dibuat main, akhirnya jadilah apa yang jadi, berlaku apa yang berlaku, kita tak kata apa. Kemungkinan dia kata akan dibenarkan pula masuk bertanding Na'udzubillah min dzalik. Jadi bila cerita pasal aurat ni, sepatutnya semua sekali. Hatta isteri raja, isteri sultan pun kena sekali. Aurat, tutuplah kepala tu. Pemahal sangat tudung tu kan? Benda kereta Rolls Royce, Bentley kau boleh beli, tudung tu boleh beli. Aku beli pun tak apa, setelah belikan kan? Nak kabarnya aurat wajib tutup. Tak kira raja ke, sultan ke, agung ke, rakyat biasa ke, hukum wajib tetap wajib. Sebab tu kan Nabi SAW sebut,
Kita bukan nak cover si apa benda nama tu, model tu kan. Haram tetap haram, berdosa tetap berdosa. Tapi ni seakan-akan Allah balakan kita, na'udzubillah min zalik. Allah balakan kita dengan jawapan-jawapan yang kita orang pun, kita pun tak bajet dengan jawapan macam tu kan. Tengok, dia fikir lain tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata, inna ahlaka alladhina min qablikum kanu idza saraqa fihim dha'if aqamu alayhi al-had wa idza saraqa fihim syarif tarakuhu wa ibullahi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nabi kata sesungguhnya orang-orang zaman dahulu Allah bala dengan sebab apa? Dengan sebab mereka berpilih-pilih. Idza saraqa fihim dha'if, kalau yang mencuri itu orang biasa, rakyat biasa, aqamu alaihi had, mereka akan laksanakan undang-undang kepada rakyat tersebut sebab orang biasa. Wa idza saraqa fihi syarif, tetapi apabila yang buat kesalahan, yang mencuri itu orang yang mulia, yang ada jawatan, yang ada pengaruh, tarakuhu, mereka tinggalkan, mereka tak ambil tindakan. Ya, kalau benda tu golongan-golongan atasan, golongan-golongan bangsawan yang buat, tidak ada apa-apa tindakan yang dikenakan. Tapi kalau rakyat biasa buat, kena diambil tindakan. Apa Nabi kata? Wa ibullahi, demi Allah, law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah bintu Muhammad yang mencuri, aku potong tangan dia. Maknanya tidak ada pilih kasih dalam bab melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Haram, haram belaka. Boleh, boleh belaka. Tak ada pilih-pilih. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia membacakan ayat ini kepada mak bapak dia. Kalau Allah dan Rasul kata begitu, kita hendaklah dengar, sami'na wa ata'na. Macam saya katakan tadi, kita bukan nak menyokong Prabu apa benda model tu kan. Kalau model tu nak, kalau dia nak apa, dia nak promote, dia kata apa kan, kenapa kita orang Arab yang pramugari macam buka orang juga. Itu belum di Asia lagi je. Di Asia kalau ustaz hafal Quran, pergi ustaz habis hafalan ustaz dengan ramai. Sekali dia serve dia bagi kan. Dia duduk 30 juzuk, ingat 3 juzuk je kan. Itu pun bodoh lagi kena 3 juzuk tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, last kali ni satu hadis ni nak cerita bagaimana Nabi saya dekat Bilaibih ni. Satu hari dalam peperangan tak sabar, peperangan Uhud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tafqaduna min ahadin? Qalu na'am faqadna fulanan wa fulanan. Dalam peperangan Nabi perang, Nabi tengok para sahabat kan, ramai yang berkelimpangan gugur syahid. Nabi kata, kita ada kehilangan sahabat-sahabat tak? Ada ya Rasulullah. Siapa dia? Sahabat pun sebulan, nama bulan, bin bulan, bulan, bin bulan. Lepas tu Nabi tanya lagi tak? Ada lagi tak sesiapa yang kita kehilangan ini? Sahabat kata, tak ada ya Rasulullah, semua dah jumpa belaka dah. Nabi tanya lagi, ada tak? Aku rasa ada lagi je kita tak jumpa. Qalu la, tak ada ya Rasulullah, semua kita dah jumpa dah. Apa kata Nabi? Qala lakinni afqidu Julaibiban intaliqu faltabisuhu fil qatla. Tapi aku sedang mencari mana dia Julaibib. Julaibib telah gugur syahid, orang tak cari pun. Cari mana dia. Fa idza huwa qatala ila jam'i sab'atan qad qatalahu thumma qatalu. Jumpa-jumpa Julaibib ni dah gugur syahid. Dekat tepi dia ada 7 orang musuh. Dia lawan 7 orang, dia seorang dengan badan yang pendek, fizikal yang tak apa nasihat ni. Dia lawan 7 orang dan akhirnya dia dibunuh. Fa'utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ukhbira, dan dibawa berita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pergi tengok jenazah Julaibib. Faqal, apa kata Nabi? Hadza minni wa ana minhu. Julaibib ni daripada aku dan aku daripada dia. Qatala sab'atan, dia telah membunuh 7 orang, Nabi kata. Summa qataluhu, dan akhirnya dia dibunuh. Hebat sahabat ni. Hadza minni wa ana minhu qatala sab'an summa qataluhu. Nabi ulang 2 kali. Dia daripada aku dan aku daripada dia. Dia bunuh 7 orang, kemudian tentera musuh datang membunuh dia. Summa hamalahu ala sa'idihi. Nabi pun angkat jenazah Julaibib dengan kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Julaibib kan kecil kan, dan dia angkat macam tu. Malahu sarirun illa sa'idun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kufira lahu wa dufin wa lam yakul lahu uslan. Sahabat kata,
Julaibib beruntung, dia telah mendapat katil yang paling mulia, iaitulah dengan kedua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diarahkan sahabat supaya menggali liang lahat dan menanam Julaibib tanpa perlu mandi dan juga disemayangkan jenazahnya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah sahabat Nabi bernama Julaibib, sahabat Nabi yang pendek, yang rendah, yang tak handsome, tetapi akhirnya gugur syahid dalam peperangan Uhud kalau tak sahabat Nabi. Sekian dulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.